Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada awak semua. Apa khabar? Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah. Cikgu doakan semua dijauhkanlah daripada penyakit ni. Lagi-lagi sekarang ada penyakit COVID kan. Semua dijauhkanlah daripada COVID ke demam ke batuk ke. Jadi cikgu harap nanti buka sekolah ni semua dapat hadir lah, kita dapat belajar sama-sama kan. Jadi hari ni merupakan mungkin kelas minggu depan kelas yang terakhir kita belajar online. Jadi insya-Allah tak ada apa-apa, kita boleh belajar secara face to face. Jadi sebelum kita start kelas hari ni, cikgu nak kita sama-sama baca doa belajar dulu supaya memudahkan kita untuk belajar dan memudahkan ilmu ni masuk dalam minda otak kita ni kan. Mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, semoga pemudahkanlah urusan anak-anak pelajar saya untuk menerima ilmu yang diajarkan untuk hari ini dan seterusnya dan sebelum-sebelumnya juga. Okey, hari ni cikgu nak ingatkan awak semua yang mana yang tak hantar lagi latihan yang cikgu bagi minggu lepas. Cikgu harap bolehlah hantar yang hari ni kan, ataupun secepat mungkin lah. Jadi yang mana-mana yang tak pernah hantar lagi latihan tu, tolonglah buat apa yang cikgu buat ni kan. Jadi bila awak semua ikut arahan cikgu, jadi insya-Allah lah Allah pemudahkanlah urusan awak untuk belajar, untuk terima terima ilmu yang berguna ni kan. Jadi cikgu ingatkan sekali lagi, yang mana belum hantar boleh hantar secepat mungkin. Dan yang hantar tu cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada awak semua sebab awak dah berjaya menjadi pelajar yang mengikut arahan. Dan saya doakanlah semoga semua yang tak hantar ke, yang akan hantar nanti ke, yang dah hantar ke, berjaya dunia dan akhirat. Okey, pelajar-pelajar yang saya cintai dan saya kasihi sekalian. Kat sini cikgu ada satu gambar yang mana cikgu nak awak perhatikan, awak tengok gambar ni dan cuba fahami apa yang gambar ni cuba sampaikan pada awak semua. Dapat dilihat pada slide ni ada gambar yang berkaitan dengan rumah. Di mana rumah ni, apa yang awak nampak? Terdapat pelbagai jenis rumah kan. Ada rumah batu, ada rumah kayu. Jadi apa yang dia nak cakap ni berkaitan dengan rumah ni? Apa fungsi rumah ni kan? Fungsi rumah ni apa? Jadi fungsi rumah ni pada pengetahuan awak, apa fungsi rumah bagi kehidupan kita ni, bagi diri kita, apa fungsi dia? Tempat tinggal kita kan, tempat tinggal kita, tempat kita tidur, tempat apa lagi? Tempat kita berlindung. Betul. Tempat kita berteduh daripada hujan dan panas, daripada ribut. Lagi fungsi rumah ni? Ya, banyaklah fungsi rumah ni. Jadi untuk hari ni kita akan belajar berkaitan dengan rumah, iaitu tempat. Okey, jadi untuk hari ni kita dah masih lagi dalam bab 2, itu pasal pengurusan sumber, keluarga dan juga tempat kediaman kan. Tapi kita dah masuk kepada subtopik 2.4 berkaitan dengan pengurusan tempat kediaman. Di mana ini adalah topik yang terakhir dalam subtopik yang terakhir dalam bab 2. Jadi sebelum kita pergi kepada isi pembelajaran kita hari ni, cikgu nak awak semua tahu apa yang awak semua akan dapat hari ni. Jadi untuk standard pembelajaran hari ni,
Yang di mana di akhir sesi pengajaran dan juga pembelajaran, awak akan dapat mengenal pelbagai jenis tempat kediaman. Yang kedua adalah menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan juga kawasan tempat kediaman. Yang ketiga adalah awak akan dapat menerangkan jenis ruang dan juga fungsinya dalam tempat kediaman. Dan yang keempat, mengenal pasti faktor yang mempengaruhi keselesaan setiap ruang kediaman. Yang kelima, menyenaraikan alatan berteknologi yang digunakan dalam tempat kediaman. Yang keenam adalah di mana awak akan dapat menghuraikan pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat kediaman. Dan yang terakhir, di mana insyaAllah awak akan dapat merancang kedudukan alatan berteknologi mengikut jenis ruang dan tempat kediaman dengan memberi justifikasinya. Jadi insyaAllah hari ini awak akan dapat dapat peroleh semua standard pembelajaran hari ini lah kan. Jadi saya nak semua awak fokus yang saya akan ajar ni. Tolong silentkan phone awak. Bagi yang guna laptop, silentkan phone awak, abaikan dulu phone tu sekejap, kita pergi ke depan pembelajaran kita. Jadi yang mana tengah guna phone, awak abaikan dulu chat-chat yang masuk tu, awak fokus kepada video yang saya ajar ni sekarang, okey? Kita masuk kepada pasal tempat kediaman. Jadi pasal tempat kediaman ni dia bermula pada muka surat 53 dalam buku teks Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Jadi saya nak tanya awak, apa yang awak faham pasal tempat kediaman ni? Apa yang dimaksudkan tempat kediaman? Apa yang awak faham? Tempat kediaman ni apa? Rumah kan? Macam rumah tempat tinggal kan? Jadi apa yang dimaksudkan tempat kediaman ni? Apa yang awak faham? Okey, tempat kediaman ni di mana tempat dia kita kegunaannya adalah di mana kita untuk berlindung kan, berlindung daripada apa? Berlindung daripada hujan dan panas, berlindung daripada ribut ke, petir ke, ataupun menjadi tempat yang mana kita tinggal waktu malam, tempat kita tidur kan, tempat kita duduk siang ataupun malam, di mana tempat kediaman ni kita berlindung daripada binatang buas ke, yang pasti untuk memastikan keselamatan kita ni terjamin kan. Jadi kat sini cikgu nak terangkan apa yang dimaksudkan tempat kediaman. Jadi tempat kediaman ni adalah di mana tempat tinggal yang dapat memberikan perlindungan, keselamatan dan keselesaan kepada ahli keluarga. Macam yang cikgu cakap tadilah, bagi perlindungan daripada hujan panas, daripada ribut petir, dan juga mereka itu berlindung daripada penjahat ke, daripada binatang buas yang nak ni kita kan. Kalau bila kita duduk dalam tempat tinggal ataupun rumah sesuatu tempat tinggal tu, jadi ialah binatang buas tak boleh nak masuk lah kan. Jadi keselamatan kita terjamin. Dan keselamatan juga dia masuk untuk elakkan daripada penjahat-penjahat ni kan datang kat kita. Jadi bila kita duduk dalam rumah, kita kunci rumah, semestinya insya-Allah kita akan selamat daripada perkara yang buruk dan juga keselesaan kepada ahli keluarga lah. Dan tempat tinggal ni juga di mana tempat tinggal ni tempat ahli berkumpul dan juga berinteraksi. Apa yang dimaksudkan berkumpul dengan berinteraksi ni? Ialah macam kita lah, bila kita ada tempat kediaman, mestilah kan keluarga kita akan dapat berkumpul dalam tu, kita boleh bersembang, bercakap sekali. Jadi tempat kediaman ni tempat kita berkumpul lah dan juga berinteraksi, nak bergurau ke, bergelak ketawa ke, nak menangis ke kan. Jadi apa contoh tempat kediaman ni? Boleh berikan tak apa contoh tempat kediaman? Okey, kat sini contoh dia adalah rumah banglo tempat kediaman, rumah kayu ke, rumah papan ke, rumah batu ke, rumah flat ke, rumah sewa pun dikenali sebagai tempat kediaman sebab tempat kita berlindung kan. Jadi tempat kediaman ni tak kira buruk ke, baru ke, dia dah nak roboh ke, macam mana pun masih lagi dipanggil sebagai tempat kediaman. Okey, bila kita nak pilih sesuatu tempat kediaman tu, mesti kita ada sebab kan.
Kenapa kita nak pilih tempat kediaman tu? Mengapa kita nak pilih tempat tinggal tu kan? Jadi kat sini kita ada beberapa faktor yang mana mempengaruhi pemilihan tempat kediaman tu. Jadi awak boleh tengok dalam buku teks. Jadi kat sini kita ada berapa faktor? Kita ada 3 faktor, iaitu yang pertama adalah keperluan fizikal, yang kedua adalah keperluan sosial, dan yang ketiga adalah keperluan psikologi. Jadi apa yang dimaksudkan keperluan fizikal, keperluan sosial, keperluan psikologi ni? Jadi kat sini cikgu akan terangkanlah satu-satu. Jadi keperluan fizikal ni apa? Apa awak rasa berkaitan dengan keperluan fizikal ni? Keperluan fizikal ni adalah berkaitan dengan perlindungan dan juga menjamin keselamatan penghuni. Itu keselamatan kita lah kan. Macam yang saya cakap tadi, tempat kediaman ni, dia function dia adalah untuk melindungi kita daripada sebarang sebarang bahaya kan, daripada dibut petir ke, kiranya dia melindungi, dia adalah untuk keperluan fizikal kita, itu berlindung daripada bahaya dan juga sebarang benda yang buruk lah kan. Jadi keperluan yang kedua adalah keperluan sosial. Jadi awak apa yang awak faham berkaitan dengan sosial ni? Sosial ni berkaitan dengan hubungan lah kan. Kiranya perhubungan ataupun orang cakap sosial sama ada dia berkaitan dengan aktiviti kita melakukan di tempat kediaman ni. Jadi apa aktiviti sosial ni? Bersembang kan, kita nak buat sesuatu majlis ke, kita nak buat bakwah ke kenduri kan. Tu adalah satu sosial. Kalau sosial lain juga, kita nak tidur ke, kita nak nak guna nak mandi ke, tu merupakan satu keperluan sosial lah. Jadi yang terakhir, faktor yang terakhir dalam pemilihan tempat kediaman adalah keperluan psikologi. Apa yang berkaitan psikologi ni? Psikologi ni apa yang awak tahu? Psikologi melibatkan berkaitan dengan pemikiran kita kan, berkaitan dengan minda kita. Jadi bila kita ada tempat kediaman sendiri, tempat kediaman yang sesuai, yang kita selesa, kiranya tempat kediaman ni menjadikan kita berasa tenang dan juga selamat kan. Contoh bila kita penat bekerja, bila kita ada balik rumah, kita ada tempat kediaman yang kita duduk tu bersih, berbau wangi, jadi fikiran kita berasa tenang lah. Lepas tu taman kita ni ada ciri-ciri keselamatan dia. Jadi yelah, function dia tempat kediaman ni bolehlah buat kita rasa selamat bila ada kat rumah daripada kita berada dekat luar kan. Sebelum kita buat keputusan untuk beli rumah ke ataupun kita nak menyewakan, mesti kita ada beberapa faktor kan, mengapa kita kena pilih dan jenis dan juga kawasan tempat kediaman tu kan. Jadi kat sini kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman. Jadi apa faktor yang pertama ni? Faktor yang pertama adalah keperluan. Faktor yang kedua, pendapatan. Faktor yang ketiga adalah keselamatan. Faktor yang keempat adalah kejiranan. Faktor yang kelima, estetika. Dan juga faktor yang terakhir adalah berkaitan dengan infrastruktur. Jadi kita pergi kepada faktor yang pertama, itu berkaitan dengan keperluan. Apa yang dimaksudkan faktor keperluan ni? Faktor keperluan adalah di mana tempat kediaman seharusnya menjadi tempat berteduh daripada hujan dan juga panas, berlindung daripada jenayah dan juga
bencana, tempat berinteraksi, dapat melaksanakan aktiviti. Tempat kediaman ini juga perlu menepati keperluan keluarga yang berbeza-beza, termasuklah saiz keluarga dan ciri khas ahli seperti cacat, tua dan uzur. Kiranya bila kita nak pilih sesuatu tempat tinggal tu, jadi kita kena tengoklah macam mana kini yelah tempat kediaman ni keperluan kita memang kita nak berlindung daripada hujan panas kan, daripada penjahat, daripada bencana. Dan selain tu juga kita kena tengok juga tau, sebelum kita pilih sesuatu tempat tinggal tu, kita kena tengok saiz keluarga kita ni macam mana. Kiranya bila saiz keluarga kita besar, jadi kita kena pilih rumah yang sesuai lah, tempat tinggal yang sesuai lah kan. Kalau lepas tu kita tengok pula, kalau macam ada ahli keluarga kita yang cacat ataupun yang dah tua, janganlah cari rumah yang yang tinggi-tinggi ataupun rumah yang banyak tangga ke apa. Jadi dia boleh menyukarkan ahli keluarga yang sakit tu kan. Jadi ini adalah faktor keperluan untuk pemilihan kawasan tempat tinggal ataupun pemilihan jenis tempat tinggal tu lah. Jadi faktor yang kedua adalah berkaitan dengan pendapatan, di mana keluarga yang berpendapatan tinggi cenderung untuk memilih tempat kediaman di lokasi yang strategik, saiz yang besar serta infrastruktur yang pelbagai dan berteknologi tinggi. Jadi kat sini dia maksudkan berkaitan dengan pendapatan keluarga. Jadi macam yang kita tahulah, bila ada keluarga pendapatan dia tinggi kan, gaji dia tinggi ke, income dia tinggi, jadi mungkin dia akan lebih memilih tempat tinggal yang lebih selesa lah, kiranya yang lebih besar. Macam kalau jenis yang kaya, yang ada income yang tinggi, mesti dia akan pilih banglo yang 2 tingkat ke 3 tingkat ke, banglo yang besar je kan. Jadi macam kalau jenis yang pendapatan dia kurang sikit, jadi dia akan pilihlah rumah yang mana mereka berkemampuan lah kan. Macam dia pilih yang rumah yang yelah boleh didiami, dia boleh berkemampuan untuk bayar. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan faktor keselamatan, di mana aspek keselamatan ni perlu diutamakan seperti bebas daripada jenayah dan berhampiran dengan balai polis dan juga balai bomba. Jadi kiranya yelah kebanyakan orang kalau dia nak pilih sesuatu tempat tinggal tu, faktor dia adalah berkaitan dengan keselamatan. Jadi bila kita pilih rumah kita yang dekat dengan balai polis ataupun dekat dengan balai bomba ke, berkaitan dengan yang tempat mana yang ada pengawal keselamatan lah kan. Jadi bila ada benda-benda macam ni, mungkin boleh, insya-Allah boleh mengelakkan daripada berlaku perkara yang tidak baik lah. Kiranya bila macam kurangnya berlakunya jenayah kan dekat-dekat kawasan tu. Jadi yang keempat adalah berkaitan dengan kejiranan, di mana aspek kejiranan ni perlu dititik beratkan semasa memilih tempat kediaman. Antara aspek tersebut ialah cara pemikiran, sosioekonomi, norma dan gaya hidup yang hampir serupa dapat membatara keluarga. Contohnya macam ada orang dia lebih suka jiran-jiran dia adalah sama bangsa. Kini senanglah dia nak berinteraksi kan, nak bercakap, orang cakap bila berlainan bangsa dan agama, mungkin ada orang dia tak rasa selesa, dia tak boleh nak bergaul. Jadi yelah dia atas diri kita lah, kita nak jiran kita macam mana. Pasal ada juga yang jenis macam dia memilih yang mana ada jiran yang suka yang peramah. Jadi bila dia dapat yang peramah, jiran yang peramah, dia senang hatilah. Bila bosan ke boleh berbual dengan jiran sebelah kan. Sebab tu bila kalau ada setengah orang, bila dia dapat jiran yang bukan jenis yang bergaul, dia rasa macam tak seronok duduk dekat tempat tinggal tu. Dia rasa macam yelah tak ada berlakunya sosial dengan kejiranan kan. Dan yang kelima adalah berkaitan estetika. Estetika ni apa? Nilai estetika penting semasa membuat pemilihan tempat kediaman. Antaranya adalah termasuk
kawasan sekeliling yang bersih dan dipenuhi dengan hiasan landscape yang menarik. Kini bila kita nak pilih sesuatu tempat tinggal tu, of course kita akan pilih tempat yang mana kawasan dia bersih kan. Tak ada sampah sarap. Ada tak tertengok video yang macam dalam TikTok ke saya tengok, dia ni video tu di mana ada food food panda ke grab food ke dihantar makanan dan terpaksa lalu di mana kawasan tempat tinggal tu dia penuh dengan sampah. Ada tengok tak video TikTok tu? Jadi kalau awak pilih tempat tu macam tu, awak rasa selesa tak awak nak duduk? Of course lah tak kan. Jadi kita kena pilih lah estetika memilih kawasan bersih daripada sampah. Lepas tu dipenuhi hiasan landscape yang menarik. Ada pokok ke, tenang lah juga kalau kita pilih rumah macam tu kan. Pilih kawasan macam tu. Jadi yang terakhir adalah berkaitan dengan infrastruktur. Penghuni biasanya gemar memilih tempat kediaman yang mempunyai infrastruktur dan juga perkhidmatan yang lengkap bagi memenuhi ahli keluarga. Apa infrastruktur ni? Infrastruktur ni macam jalan raya, lepas tu bekalan air, bekalan elektrik. Kayaknya benda-benda keperluan yang sepatutnya ada lah masa sekarang kan. Kalau tak ada jalan raya susah juga. Memanglah tak apa, tak ada jalan raya, ada tapi kalau contoh kalau kena ke jalan tu apa orang cakap lecuh yang panggil ke panggil yang tanah liat merah ke kan, susah lah kalau tak ada jalan raya tu kan. Lepas tu kalau kena tempat tu tak ada bekalan air, bekalan elektrik. Sekarang semua benda kita kena guna elektrik. Nak guna phone kena guna elektrik. Tapi kalau tempat tu tak ada bekalan elektrik, boleh menyukarkan kita lah untuk buat pertugasan harian, untuk buat sesuatu benda tu kan. Jadi infrastruktur ni adalah salah satu memang benda yang sangat diperlukan oleh zaman sekarang lah. Jadi bila nak pilih tempat kediaman tu, infrastruktur ni adalah salah satu benda yang perlu kita ambil berat atau perlu dipertimbangkan. Dalam rumah kita ni ada beberapa ruang. Jadi cuba awak perhatikan kat rumah awak tu, berapa ruang yang ada dalam kawasan tempat tinggal awak tu. Berapa ruang? Okey. Kita ada 3 ruang dalam tempat kediaman kita kan. Ruang yang pertama adalah ruang sosial. Yang kedua adalah ruang persendirian dan yang ketiga adalah ruang kerja. Jadi kita ada 3 ruang dalam tempat kediaman kita. Jadi kat sini apa fungsi ruang tersebut? Okey, jadi untuk yang ni kita tengok ruang dan fungsi bagi tempat kediaman, iaitu yang pertama adalah ruang sosial. Apa ruang sosial ni? Ruang yang mana untuk tempat kita untuk berehat dan juga berinteraksi antara ahli keluarga dan juga tetamu. Jadi apa ruang sosial yang kita ada sekarang? Itu ruang tamu, ruang makan. Kan, ruang makan bukan dapur tau. Ruang makan macam tempat kita makan lah. Dan ruang yang kedua adalah ruang persendirian. Ruang persendirian ni pula macam mana? Ruang persendirian ni inilah ruang macam ruang peribadi lah. Ibaratkan ruang peribadi itu, ruang persendirian ni adalah ruang untuk membersihkan ataupun mengemaskan diri dan juga merehatkan diri. Contoh ruang persendirian ni adalah ruang bilik tidur, bilik air, ruang membaca pun boleh dikira sebagai ruang persendirian kan, sebab bila kita nak membaca, of course kita nak peribadi kan, apa orang cakap, privacy, macam tu. Okey, ruang yang ketiga adalah ruang kerja. Ruang kerja ni apa? Ruang kerja tempat kita buat kerja lah. Ini ruang untuk melakukan aktiviti ataupun kerja. Jadi dalam rumah ni awak rasa ruang kerja ni yang mana satu? Ruang kerja ni tempat kita buat kerja. Ruang kerja ataupun awak panggil bilik awak buat kerja ke, ataupun bilik awak belajar tu ke, tu pun dikira ruang kerja lah. Tempat dapur, dapur tu tempat ruang, dikira ruang kerja lah, sebab awak nak memasak, nak buat apa-apa pun.
ruang mendobi. Kiranya tempat awak basuh baju lah. Tempat mana, kawasan mana ada mesin basuh tu, dia kira tempat ruang kerja lah. Macam tu. Jadi untuk ruang dan fungsi tempat kediaman ni, kita ada 3, kita ulang balik ya. Kita ada 3 ruang kan. Ruang sosial, ruang kerja dan juga ruang persendirian. Jadi tolong ingat ketiga-tiga ruang ni. Sebab benda ni senang je. Kalau awak tak hafal pun tak apa. Sebab benda ni awak dah tahu apa fungsi ruang-ruang tersebut kan. Apa faktor yang mempengaruhi keselesaan ruang kediaman ni? Kita ada berapa faktor semua? Tengok dalam buku teks. Semua kita ada berapa faktor? Kita ada 6 faktor kan. Itu faktor yang pertama adalah faktor disebabkan percahayaan. Faktor yang kedua adalah pengudaraan. Faktor yang ketiga adalah alatan dan kelengkapan. Faktor yang keempat adalah keselamatan. Yang kelima adalah lantai dan juga penutup lantai. Apa penutup lantai ni? Nanti cikgu beritahu. Okey, faktor yang keenam adalah skema warna. Jadi kita pergi kepada faktor pencahayaan. Pencahayaan ni macam mana? Pencahayaan dah cahaya. Awak pun tahu cahaya kan? Jadi pencahayaan ni adalah sumber cahaya seperti cahaya matahari ataupun cahaya lampu sangat diperlukan di dalam ruang kediaman. Apa fungsi cahaya ni? Fungsi cahaya ni ialah kalau gelap macam mana kita nak nampak sesuatu peralatan dalam ruang dalam rumah kita kan. Jadi fungsinya adalah untuk melihat dengan jelas, untuk mengelakkan kemalangan dan juga yang mana memberikan suasana yang selesa. Jadi kat sini kita ada tiga jenis pencahayaan, iaitu yang pertama adalah pencahayaan langsung, di mana cahaya ni terus memancar ke sasarannya seperti lampu meja. Awak pasang tak lampu meja, bila kita buka lampu meja, dia akan menghala kepada tempat yang kita tuju je kan. Kiranya bila kita buka lampu meja, dia bukan buka lampu tu secara menyeluruh kan. Dia hanya bila kita menghalakan lampu meja tersebut kepada meja, jadi dia kepada meja je lah. Yang kedua adalah pencahayaan tidak langsung, iaitu cahaya pembalikan dari siling ataupun dinding. Yang ketiga adalah pencahayaan itu cahaya yang mana menyeluruh untuk sesuatu ruang. Kiranya macam lampu pendaflur ke lampu yang kita letak kat atas siling ni lah. Dia kita buka lampu tu, dia akan dia akan memberi cahaya kepada seluruh ruang tu lah kan. Contoh dalam bilik awak buka lampu siling yang dekat siling ni ataupun dekat atas ni, jadi lampu tu akan memenuhi seluruh ruang bilik awak tu kan. Tu adalah pencahayaan Faktor kedua adalah pengudaraan, di mana pengudaraan yang baik adalah melalui alatan berteknologi seperti angin, aircon dan juga ventilator. Pengudaraan yang kurang baik akan menyebabkan suasana yang panas menjadi lembab dan juga tidak selesa. Kan? Di mana awak bayangkanlah kalau awak duduk dalam rumah, terutama kalau macam rumah kayu kan kalau waktu tengah hari. Lepas tu tak ada kipas ataupun tak ada aircon ke, mesti awak rasa macam tak selesa kan. Sebab apa? Sebab tak ada orang cakap pengudaraan. Kiranya tak ada angin ke masuk. Yang mana benda tu boleh menyebabkan awak berpeluh kan. Selesa tak kalau tak ada pengudaraan? Of course tak selesa kan. Jadi panas, jadi macam serabut kepala. Jadi pengudaraan ni adalah salah satu benda yang kita perlu pertimbangkan lah untuk memastikan keselesaan kita berada dalam ruang kediaman tersebut. Selain daripada menggunakan alatan yang berteknologi seperti yang cikgu cakap tadi, kipas angin, aircon dengan ventilator tu, ruang pengudaraan ni juga dia berkait dengan ni. Macam ruang kediaman ni ruang ialah di mana ada udara yang boleh masuk daripada rumah tersebut. Kiranya kalau kita tengok kebanyakan rumah, contohnya macam ni lah, ada tingkap.
bila ada tingkap, akan ada pengudaraan yang masuk kan. Kiranya haba panas akan keluar. Lepas tu akan ada haba sejuk masuk kan. Haba sejuk yang panggil pengudaraan yang sejuk masuk. Jadi itu juga boleh dipanggil sebagai pengudaraan. Ada juga kalau macam rumah kayu, akan ada satu ruang yang boleh membantu haba panas keluar kan. Jadi kiranya awak perasan tak, kalau rumah kayu ada satu ruang yang mana dia tak tutup semua kan. Perasan tak, dia ada ruang kosong. Yang tu juga boleh dipanggil sebagai ruang pengudaraan lah, yang mana boleh bagi keselesaan untuk sebagai ruang kediaman bagi rumah kayu lah, yang mana yang tak berkemampuan dalam mendapatkan alatan berteknologi seperti yang saya cakap tadi. Seterusnya adalah alatan dan kelengkapan, di mana alatan dan kelengkapan ni hendaklah disusun atur dengan sistematik dan juga untuk memastikan pengudaraan yang baik dan tidak menghalang laluan yang boleh mengakibatkan kemalangan. Alatan dan kelengkapan hendaklah dipilih mengikut keutamaan, berkeadaan baik dan mudah digunakan. Kiranya dalam ruang kediaman, kita kena pandai susun atur tau alatan dan kelengkapan ni dalam sesuatu ruang kediaman tu. Kiranya kita juga kena pandai pilih saiz alatan ataupun kelengkapan tu. Jadi contoh, kalau ruang kediaman tu kecil tapi awak pilih sofa yang besar, bukankah benda tu boleh menyebabkan kita menyebabkan pengudaraan dia kurang baik, sebab kita rasa macam penuhnya tempat ni. Lepas tu dia boleh menghalang laluan kita kan. Sebab apa? Tempat yang sempit, lepas tu kita beli sofa yang besar, alat perabot yang besar. Jadi dia boleh menyebabkan semakin kecil lah nampak ruang tu. Jadi kita boleh rasa tak selesa. Lepas tu pula kita kena pastikan bila nak beli alatan ataupun kelengkapan perabot ke, kita kena pastikan alatan dan kelengkapan tu dalam keadaan baik, elakkan daripada beli yang rosak ke, ataupun macam contohnya sofa tu terkoyak ke, bukan ke boleh menyebabkan kita tengok ruang kediaman tu macam bersepah ataupun tak, kita tengok pun macam berserabut mata kan, kalau benda tu dalam keadaan yang tidak baik. Faktor yang keempat adalah dari segi keselamatan, iaitu terdapat beberapa perkara yang perlu dikan ruang kediaman selamat dan juga selesa. Yalah, yang mana awak perasan tak, ada yang setengah rumah dia memasang jeriji besi kan, untuk memastikan rumah tu selamat, terutama bila kita tinggal rumah tu kan. Bila kita tinggal rumah tu, kalau macam tak ada jeriji ke di setiap tingkap ataupun pintu, berkemungkinan besar akan dinaiki oleh pencuri. Bukan akan dinaiki, akan memudahkan pencuri untuk memasuki rumah kita tu. Jadi bila kita tinggal rumah tu, terutama kita tinggal lama kan, mesti kita rasa macam tak tenang, selamat ke tak rumah aku tu, macam mana keadaan rumah aku sekarang kan. Jadi insyaAllah bila ada faktor ada keselamatan, ciri-ciri keselamatan macam kita letak jeriji besi ke, InsyaAllah itu akan menyukarkan dan boleh mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara jenayah lah dalam rumah kediaman kita kan. Dan yang seterusnya, antara yang berkaitan dengan keselamatan adalah mempunyai alat pemadam api dalam rumah kan, di rumah. Lepas tu menghidupkan penggera keselamatan, yang ni terutamanya mesti orang-orang yang rumah besar selalunya kan. Lepas tu mempunyai alat pengesan asap. Alat pengesan asap ni selalunya bila kita dapat kesan asap, akan ada contohnya bila ada berlaku kebakaran kan, dia dapat kesan asap tau. Bila dia dapat kesan asap, dia akan secara automatik dia akan keluar air di sesuatu ruang tu. Jadi boleh membantu kebakaran tersebut terpadam.
Dan seterusnya adalah melabelkan ubat-ubatan dan juga bahan beracun. Jadi bila kita ada racun ke, tulis tahu, kena labelkan bahan benda ni adalah racun. Jadi orang tak kata tukarlah, takut dia orang ambil pergi minum ke, dia orang pergi buat main ke, kan racun ke bahaya kan. Okey, kita masuk kepada lantai dan juga penutup lantai. Lantai ni awak tahulah mana satu lantai kan. Jadi lantai ni macam ni lah, seming ni. Seming ni kira lantai lah. Yang mana bila kita nak bagi keselesaan dalam ruang kediaman tu, kita nak lantai tu dalam keadaan halus, rata, kuku, tak licin. Dan juga of course kita nak lantai tu boleh dijaga, kiranya tak senang kotor kan, ataupun macam tak sensitif, takut kalau jatuh barang rosak ke. Jadi contohnya adalah lantai seming kan, macam seming. Bila seming, jatuh barang pun dia tak mudah pecah kan. Lepas tu lantai papan, lantai bivir, terazzo, jubin dan marmar. Jadi kalau awak tak tahu lantai vinil ni apa, terazzo ni apa, jubin ni apa, awak try search nanti. Lepas kelas nanti awak try search apa maksud lantai vinil ni macam mana, lantai terazzo ni macam mana, jubin ni macam mana. Dan seterusnya adalah penutup lantai. Penutup lantai ni ni lah, lepas kita letak lantai, kita buat lantai kan, lepas tu mesti kita akan ada satu alat ataupun yang boleh sebagai pelapik kan, untuk kita duduk ke apa. Contoh dia macam tikar bulu, tikar mengkuan dan permaidani. Macam ni lah. Selalu kalau kita dah letak mozaik pun, takkan kita nak biarkan mozaik macam tu je kan. Mesti kita akan letak kapet ke kan. Selalu macam tu lah. Rumah-rumah awak pun kalau awak tengok pun memang rumah awak macam tu. Apa pun kalau bukan kapet, dia akan letak tikar bulu ke, ambal ke, tikar mengkuang ke. Jadi tu adalah dikenali sebagai penutup lantai. Dan faktor yang terakhir dalam mempengaruhi keselesaan ruang kediaman adalah faktor skema warna, iaitu terdapat 3 kumpulan skema warna yang memberikan kesan kepada keselesaan ruang kediaman. Itu cuba awak tengok dalam buku muka surat 57 pada bahagian 6 ni, nombor 6 skema warna ni. Jadi awak tengok pada garisan yang pertama, garisan mendata yang pertama, itu ada warna orange, warna kuning, warna merah. Jadi ruang ni mempengaruhi warna ni boleh mempengaruhi sesuatu ruang tu, iaitu di mana kalau warna ni sesuai untuk ruang yang kecil supaya kelihatan. Jadi bila kita guna warna orange, kuning, merah ni, ruang yang kecil ni bila kita pakai warna ni, dia akan menjadi lebih besar. Contohnya kita cat dinding tersebut dengan 3 warna yang saya sebut tadi. Dan yang baris yang kedua adalah warna biru, warna hijau dan juga warna purple. Itu sesuai untuk menampakkan suasana ruang yang tenang dan juga sejuk. Warna yang bawah ni saya tak pasti warna apa. Lepas tu warna hitam dan juga warna biru kan, ke warna tengoklah nanti, sesuai untuk ruang yang besar supaya kelihatan kecil. Jadi selalunya bila menyebabkan warna ni, selalunya dia adalah berkaitan dengan kita cat dinding lah. Jadi warna ni boleh mempengaruhi sesuatu ruang dan juga boleh buat kita rasa benda ni sejuk ataupun panas. Dalam slide ni, awak apa yang dapat lihat? Itu benda-benda yang berkait dengan elektrik kan, yang mana yang berteknologi. Jadi alatan yang selalu kita tengok, alatan yang berteknologi yang selalu ada dalam rumah ni adalah, antaranya adalah peti ais. Peti ais selalu kebanyakan memang setiap rumah dah ada lah sekarang. Lepas tu stareka, periuk nasi ni kira alatan berteknologi elektrik, sebab diguna elektrik kan. Lepas tu mesin basuh ada. Lepas tu microwave, aircon selalu orang yang berkemampuan dah. Lepas tu vacuum ke, hampa gas ke. Lepas tu dapur masak pun dikira sebagai alat berteknologi elektrik.
Jadi banyaklah alatan yang mana uh, melibatkan teknologi yang kita gunakan dalam tempat kediaman kita ni. Apa fungsi alatan berteknologi ni dicipta? Kan, dia adalah di mana alatan berteknologi ni dia boleh bantu kita untuk menguruskan tempat kediaman lah. Jadi ada beberapa pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat kediaman. Itu yang pertama adalah masa, di mana bila kita guna teknologi, alatan yang berteknologi, dia boleh menjimatkan masa, di mana boleh membantu penghuni ataupun kita boleh buat kerja dua atau lebih daripada satu. Kiranya dalam masa yang sama kita akan buat dua kerja ataupun lebih. Contohnya kita akan sambil kita memasak, kita boleh membasuh baju. Sambil membasuh baju, kita boleh mengemas rumah. Kiranya kita kemas rumah guna vacuum ke apa ke kan. Lepas tu sambil guna tengah bakar kek ke, kita boleh buat topping kek. Jadi dalam satu masa kita boleh buat banyak kerja, menjimatkan masa. Dan pengaruh yang teknologi yang kedua adalah berkaitan tenaga, di mana boleh menjimatkan tenaga, boleh meringankan beban dan juga boleh mengurangkan keletihan. Contohnya penggunaan vacuum lah, di mana kalau kita guna penyapu mungkin boleh memerlukan masa yang lama. Lepas tu kena keluarkan tenaga yang banyak. Contoh kita nak buang debu dekat sofa ke, atau kita nak buang sampah di lantai ke. Jadi kalau untuk sampah-sampah yang kecil, halus, jadi dia ambil masa yang lama dan juga memerlukan tenaga yang banyak untuk bersihkan dia kan. Jadi dengan bantuan vacuum ataupun penyedut hempa gas, jadi kita boleh menyenangkan kita untuk buang debu-debu tersebut. Khususnya adalah perbelanjaan, di mana yang kita memang dah tahu, alatan yang berteknologi ni selalunya kos pembelian dan juga kos penyelenggaraan dia memang mahal lah. Kalau ada rosak ke, kita kena repair, memang boleh tahan mahal harganya. Jadi sesetengah orang mungkin tak akan mampu untuk beli, tapi selalunya kebanyakan keluarga memang akan adalah teknologi, alatan yang berteknologi ni, sebab mereka tahu alatan ni adalah untuk kegunaan jangka masa yang panjang lah. Kiranya alatan ni boleh gunakan dalam masa yang agak lama, bukannya kita pakai kita buang kan. Jadi untuk rosak pun mungkin ambil masa yang agak lama lah. Jadi walaupun terpaksa kena habiskan separuh duit gaji ataupun pendapatan, jadi memang alatan yang berteknologi ni memang sangat diperlukan oleh penghuni-penghuni dalam rumah ni, untuk memastikan mereka senang. Walaupun perbelanjaan untuk mendapatkan alatan ni boleh tahan mahal lah. Penggunaan alatan yang berteknologi boleh meningkatkan kualiti hidup, di mana bila kita guna alatan yang berteknologi ni, dia boleh mempercepatkan kita menyiapkan tugasan harian kita kan, ataupun sesuatu tugasan tu boleh memudahkan lagi. Dan boleh alatan yang berteknologi ni selalunya selamat lah digunakan kan. Jadi bila kerja dah siap cepat, lepas tu mudah buat kan. Jadi masa yang selalunya kita ambil untuk basuh baju, contohnya kita basuh dengan tangan, ambil masa sejam ke. Bila kita guna alatan yang berteknologi seperti macam mesin basuh automatik, kiranya bila kita perlu tekan-tekan button dekat
alatan mesin basuh tu, jadi kita tunggu je. Jadi mungkin ambil masa macam setengah jam ke, lepas tu kita boleh dah terjemur kan. Jadi tak perlu dah kita nak habiskan masa kita dengan basuh baju dengan tangan. Jadi bila kerja tu dah siap cepat, masa yang ada masa yang terluang ni bolehlah kita habiskan bersama dengan keluarga kita, buat aktiviti, pergi berjalan-jalan ke, beriadah, menonton TV bersama-sama ke. Jadi boleh meningkatkan kualiti hidup lah, sebab di mana kita boleh meningkatkan lagi ataupun merapatkan lagi hubungan kita dengan family. Yang terakhir adalah keselamatan, di mana keselamatan ni kita perlu ambil berat lah sebelum kita beli sesuatu barang atau kan. Jadi benda yang pertama kita kena pastikan alatan berteknologi tu selamat ke tak, ikut piawai keselamatan ke tak, itu sirin kan, dalam keadaan baik ke tak, ada berlaku kebocoran ke tak, ataupun kena pastikan mempunyai pendawaian yang betul. Jadi kita juga, selain kita nak beli tu dalam keadaan baik, elok, kita juga kena pastikan sama ada alatan yang dijual tu daripada syarikat ataupun ejen yang betul ke tak dalam menjual alatan tersebut. Takut sebab kebanyakan sekarang dia ada macam dia kopi barang orang kan, lepas tu dia tak ambil titik beratkan pun berkaitan dengan keselamatan barang tersebut jika digunakan oleh pelanggan. Lepas tu selain tu juga bila kita dah beli barang alatan tersebut, kita kena pandailah guna. Kita kena ikut arahan yang dia dah sertakan kan. Selalu bila kita guna alatan yang berteknologi, dia dah bagi cara-cara ataupun peraturan menggunakan barang tersebut. Jadi kita kena ikut arahan tersebut. Jadi contohnya macam penggunaan microwave. Jadi mesti dia ada guna microwave, dah hidupkan microwave tu dah panas, jangan letak tangan dekat microwave kan, sebab benda tu panas. Jadi kita kena ikutlah, sebab dia adalah untuk memastikan keselamatan kita adalah lebih terjaga. Jadi kita masuk kepada kedudukan ataupun menyusun atur perabot ataupun kelengkapan dalam satu ruang tempat kediaman tu. Jadi untuk bagi keselesaan ataupun untuk pastikan sesuatu ruang kediaman tu boleh digunakan secara optimal, kita kena pastikan kita merancang dan juga mengatur dan menguruskan alatan, perabot dan juga kelengkapan di satu ruang tu dengan baik. Jadi kita pergi kepada, contohnya kita ambil kepada ruang tamu lah, di mana untuk ruang tamu kita kena pastikan luas ruang tamu ni macam mana, sama ada luas ke ataupun sempit. Jadi bila kita dah pastikan saiz ruang tamu ni macam mana, kita kena pilih saiz perabot tu pula, di mana kita kena pilih saiz perabot dan juga kelengkapan sesuai dengan saiz ruang tamu. Dan kita kena pandai-pandailah letak bilangan perabot ni dan juga kelengkapan ni dengan saiz ruang tu juga. Dan untuk ruang tamu ni juga, untuk pastikan pemandangan bagi ruang tamu ni elok, kita kena pandailah susun kedudukan perabot dengan contohnya sofa lah kan. Jadi bagi sofa dalam ruang tamu, kita susun atur di mana bahagian sofa kita kena tertumpuk ke bahagian tengah. Kiranya bila kita ada contoh 3 sofa, kita buatlah sofa tersebut menghala ke arah tengah ataupun ke arah benda yang sama kan. Jadi benda ni boleh memudahkan aktiviti interaksi antara keluarga dan juga tetamu bila berada dalam di ruang tamu kan. Lepas tu kita juga kena pilih warna perabot, di mana selalunya kita kena pilihlah warna yang harmoni dengan warna yang sejuk. Dan untuk kedudukan perabot ni, elakkan daripada letak di tepi tingkat supaya perabot ni tidak pudar ataupun tidak mudah rapuh, terutama bagi kayu kan. Bila letak dekat tingkap, dia boleh menyebabkan
cahaya tu kena perabot, jadi dia boleh buat sinar rapuh lah. Lepas tu juga bila kita letak dekat tingkap, menghalang cahaya luar tu daripada masuk ke ruang tamu kan. Okay. Untuk ruang tamu ni juga kan, kita bila di ruang tamu akan ada televisyen kan, akan ada kipas, jadi akan ada radio. Jadi peralatan ni sepatutnya kena ada berdekatan dengan suis elektrik, di mana bila dia berdekatan dengan suis elektrik, kita dah tak perlukan dah wayar yang panjang untuk menyambungkannya di suis elektrik. Jadi kita kena pastikanlah suis elektrik ni ada berdekatan dengan televisyen ataupun peralatan yang berteknologi lain yang mana memerlukan suis elektrik untuk menghidupkannya kan. Kita ambil kepada ruang yang lain pula, kita pergi kepada kita ambil contoh ruang dapur lah. Kalau ruang dapur ni, apa yang ada kat dapur? Of course lah, akan ada peti kan. Akan ada peti, ada almari makanan, letak makanan, rak-rak pinggang. Jadi kalau contoh bagi alatan yang berteknologi yang memerlukan elektrik, macam kita tak adalah peti sejuk kan, jadi kita kena letaklah peti sejuk ni berdekatan dengan suis kan. Lepas tu pula kita kena pandai dah susun almari ni letak dekat berhampiran dengan peti sejuk. Jadi dengan tu dia boleh menghadkan ataupun boleh meminimumkan pergerakan masa menyediakan ataupun penyimpanan bahan makanan kan. Dan seterusnya kita daripada segi kedudukan sinki, di mana kita kena letak sinki ni berdekatan dengan tingkap untuk memastikan bila kita dapat pencahayaan ataupun pengudaraan yang baik bila kita berada masa-masa menggunakan sinki kan. Dan juga kita perlu letak kedudukan dapur masak ni perlu berdekatan dengan sinki. Jadi di mana dia senanglah macam saya cakap tadi, boleh meminimumkan pergerakan kan. Dan juga bagi peralatan-peralatan yang lain macam microwave ataupun peti ni, elakkan letak berdekatan dengan sinki. Mana macam seperti yang kita tahu, peralatan yang berteknologi ni merupakan peralatan yang menggunakan elektrik. Jadi elakkan berdekatan dengan yang mana boleh mengeluarkan air kan. Macam sinki kan menggunakan air. Lepas tu peralatan berteknologi ni menggunakan elektrik. Jadi itu merupakan satu benda yang bahaya untuk penghuni dalam rumah tu. Jadi letakkan kedudukan peralatan elektrik yang berteknologi dan juga berteknologi jauh sikit daripada sumber air itu sinki. Dan seterusnya kepada ruang mendobi, di mana kita letaklah kedudukan mesin basuh ni dekat dengan sumber air ataupun punca air kan. Jadi yelah, macam kita tahu mesin basuh ni mengguna air pun kan. Kalau mesin basuh tak guna air, macam mana kita nak basuh baju? Dan seterusnya mesin ataupun susun atau perabot ni dan kelengkapan tidak mengganggu pergerakan. Dan juga perabot dan kelengkapan yang sesuai lah letak dalam ruang mendobi ni. Contohnya adalah benda ataupun peralatan yang boleh ada dalam ruang mendobi adalah mesin basuh dan pengering, alatan membasuh, bahan pencuci, alatan menyenterika, iron kan, alatan membasuh, kabinet dinding ataupun almari yang sesuai lah yang untuk ada di dalam ruang mendobi ni. Okey, untuk pembelajaran minggu ni setakat ini saja. Jadi untuk kesimpulan dia, apa yang kita dapat tahu untuk pembelajaran hari ini, di mana kita dapat tahu berkaitan dengan tempat kediaman kan, apa jenis tempat kediaman tu, dan juga kita boleh tahu faktor yang mana yang boleh mempengaruhi pemilihan tempat kediaman, iaitu kita ada 3 kan. Itu yang pertama adalah keperluan fizikal, yang kedua adalah keperluan sosial dan juga keperluan psikologi. Dan seterusnya kita dapat tahu
6 faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan juga kawasan tempat kediaman. Itu 6 faktor itu adalah keperluan, pendapatan, keselamatan, kejiranan, estetika dan juga faktor infrastruktur. Dan kita dapat tahu 3 jenis ruang yang terdapat dalam tempat kediaman. Itu ruang sosial, ruang persendirian dan juga ruang kerja. Dan tak lupa juga 6 faktor yang mempengaruhi keselesaan ruang kediaman, iaitu faktor yang pertama pencahayaan, pengudaraan, yang ketiga adalah alatan dan juga kelengkapan, keempat keselamatan, kelima lantai dan penutup lantai, dan yang keenam yang terakhir adalah skema warna. Dan dapat tahu alatan yang berteknologi yang kita gunakan dalam rumah kan. Dan juga kita dapat tahu pengaruh teknologi terhadap pengurusan tempat kediaman, iaitu kita ada 5 pengaruh teknologi. Itu yang pertama adalah masa, tenaga, perbelanjaan, kualiti hidup dan juga keselamatan. Dan yang terakhir adalah kita belajar macam mana nak susun kedudukan alatan yang berteknologi dalam ruang kediaman kan. Jadi kat sini hari ni kita belajar 4 contoh yang boleh kita susun kedudukan, iaitu pasal ruang dapur, ruang mendobi, ruang tamu dan juga ruang makan. Jadi untuk ruang-ruang lain awak boleh fikirlah secara logik macam mana nak susun atau teknologi tersebut. Jadi untuk tugasan awak pada minggu ni, saya nak awak buat latihan yang mana saya akan hantar latihan tu secara soft copy melalui WhatsApp nanti, okey? Jadi macam biasalah, latihan tu awak hantar dekat saya sebelum pembelajaran minggu depan nanti. Jadi harap semua pelajar dapat bekerjasama lah untuk sama-sama menyiapkan latihan ni. Bukan bekerjasama untuk buat latihan ni, tapi bekerjasama untuk menghantar latihan ni sebaik mungkin lah. Okay, jadi itu sahaja pembelajaran kita. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang mana dengar dan tengok video saya ni sampai habis. Semoga Allah memudahkan segala urusan awak untuk menimba ilmu ini dan mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.